Saya nak kongsikan berkenaan dengan filem Mail Tote The Movie karangan terbitan tulisan Syahmi Syazli. Sap Tapi metod yang saya nak bawa kali ni, saya bukan nak review movie tu. Sebab saya tengok ramai dah yang dah review movie tu. Kalau saya buat juga, orang akan kata, alamak, dia orang lain buat, dia pun nak buat. Nak view lah tu. Secara jujurnya nak view juga lah kan. Siapa tak mau view? Kalau tidak, buat apa kita buat video kan. Tapi saya lebih kepada nak luahan. Saya bukan nak review movie Mael Tote The Movie tu. Tapi saya nak review kepada review movie tu. Sebab dalam 1, 2, 3 hari ni banyak channel yang dah review movie tu yang saya kira review mereka itu menarik. Rating yang diberikan juga menarik. Komen-komen yang jujur tentang binaan plot, tentang pelakon, tentang bajet dan sebagainya. Apa yang saya dapat simpulkan daripada 4-5 channel yang saya dah tonton yang mereview filem Syahmi Syazli Mael Tote ni adalah uh, yang saya nampak lah, banyak mengatakan konten yang Syahmi Syazli cuba bawa dalam itu dia tak lari daripada konten YouTube dia, dan itu agak mengecewakan bagi sesetengah pengkritik dalam channel YouTube lah. Kebanyakan yang saya boleh simpulkan, kemudian ada yang mengatakan dia tak sampai level filem lagi. Dia mungkin lebih kepada bersifat cerita-cerita di YouTube. Dia tak boleh lari daripada benda tu. Kemudian ada beberapa kritikan mengenai editing dan sebagainya yang dapat simpulkan di bawah premis tak sampai level filem itu lagi. Perlu kita ketahui Mak Antote ni merupakan filem pertama arahan Syahmi Syazli, dan saya rasa ini kali pertama dia masuk ke dunia uh, orang kata apa, tayangan gambar yang bersifat macam mainstream inilah. Sebelum ni dia buat dengan sendiri kat YouTube kan. So kali ni dia masuk, ini adalah hasil kerja dia pertama dalam bidang, bukan nak kata dalam bidang, dalam medan ini, medan yang kita mainstream ini. Sama ada di kaca TV ataupun di orang kata apa, mana di movie, di pawagam, di rumah lah seterusnya, tapi ya, mainstream lah kita katakan. Mengulah tentang filem ini, saya dah bagi disclaimer awal tadi kan, saya kata saya tak mau ulah sangat filem ni sebab ramai dah ulah. Cuma saya nak ulah atas ulasan itu bukan kerana kita paling pandai, cuma kita nak cari kelainan, nak bagi konten itu pelbagai. Yang pertamanya, saya melihat kepada kritikan terhadap filem ini tentang yang mengatakan, mostly mengatakan filem ini dia tak dapat lari daripada pengaruh YouTube dia. Di sini saya melihat, secara jujurnya saya tak berapa follow sangat Syahmi Syazli ni sebab satunya uh, satunya sebab apa? Tak berapa follow sangat. Bukan kata saya tak berapa follow sangat. Saya mula mengenali dia ni sebab peringkat awalnya Syahmi Syazli ni, tak silap saya, dia banyak buat konten-konten yang macam awek curang, boyfriend main daripada jauh, awek masuk kolej kemudian curang bercinta dengan orang lain, semua tu kan. Saya tak berapa minat konten yang macam tu. Tapi start dia buat konten spontan tu, saya sangat suka. Episod yang paling saya suka, episod yang Asif dengan Yu berpantun tu. Wah, tu pecah kepala punya, seronok lah kan. Tu di sana saya mula minat kepada Syahmi ni sebab dengan niat dia nak bantu Asif. Bila saya tengok dalam wawancara kan, dia kata dia nak bantu sepupu dia Asif ni kan, untuk naik, untuk berani bercakap depan orang. Itulah tuan-tuan, niat yang baik itu Allah Ta'ala akan balas dengan ganjaran yang lebih besar. Syahmi menyangka dia berniat nak bantu Asif, tetapi tanpa dia sedar, Asif yang sedang membantu dia. Bagi saya, yang melonjakkan nama Syahmi ini Asif sebenarnya. Kalau kita dapat patah balik zaman-zaman mula-mula Syahmi dulu, zaman dia buat banyak short film yang pasal cinta tu, tak ramai sangat yang tengok. Kebanyakan yang tengok adalah penonton-penonton di Pantai Timur. Tapi dia tak boleh pijauh macam mana Zuki dengan Koko masa tu kan. Tapi start bila ada Asif itu, wah, dia merebak, dia viral sekali, dia up berjuta-juta yang tengok. Maka saya melihat ketika itu niat dia baik, dan Allah Ta'ala balas kebaikan niat dia itu. Orang yang dia bantu itu, rupanya orang itu sedang membantu dia, siapa dia sedang. Mungkin dia sedang lah. Tapi saya nak beritahu, begitulah aturan dunia. Niat yang baik itu Tuhan tidak akan persiakan. Dengan niat Syahmi yang baik nak bantu sepupu dia untuk berani bercakap di depan kamera, bercakap di depan orang ramai, sebab dikatakan Asif ni dulu pemalu. Rupanya dengan penampilan Asif itu, gaya Asif yang bersahaja itu menyebabkan satu Malaysia jatuh cinta dengan dia. Akhirnya dengan sebab dia, Asif yang dibantu, Syahmi yang dibantu oleh Asif.
kita dapat melihat begitu. Tambahan pula dengan kehadiran Yu, subhanallah. Yu ni saya tak tahu nak kata lah. Lakonan dia dalam Mak El Tote tu, bahkan sebelum ni lagi dalam Syekh Malang Raya tu memang bau dah. Tapi dalam Mak El Tote ni dekat scene yang dia kata, uh, Abang Mak betulkah you ni anak syurga? Allah tuan-tuan. Tengok dekat scene tu kita rasa macam memang keluar daripada hati you tu sendiri tau. Kemudian bila dia tambahkan, dia kata kalau betul you ni anak syurga, you nak tarik ayah sekali. Allahu Akbar. Dia dengan lontaran skrip itu, kita nampak dengan riak wajahnya, memang kita nampak sangat menikam. Itu you. Oh hebat lah you ni. Sungguh-sungguh hebat lah. You boleh pergi sangat jauh lah. Kalau you dapat satu-satu skrip yang subjek itu adalah you sendiri, kemudian dapat pengolahan cerita yang kau-kau punya, tuan-tuan, tabik lah. You ni boleh pergi jauh. Saya nak kembali kepada tujuan asal saya nak cerita ni. Point saya adalah nak ulas kepada ulasan ini. Bila mana ada yang mengatakan Syahmi tak dapat lari daripada konten YouTube dia, sebenarnya saya bertanya kepada diri saya bila saya tengok review tu kan, saya bertanya kepada diri saya kata, kenapa nak kena lari? Saya masa tu benda terpancul keluar daripada saya kan. Dia berkata, bila orang katakan Syahmi tak dapat lari daripada konten-konten YouTube dia, saya terus terfikir hati, why nak kena lari? Sebab apa nak lari? Seni ini subjektif, dia luas. Dia mungkin kena pada seseorang punya hati, kepada seseorang yang lain tak seronok contoh ni. Mungkin bagi orang ni humor, bagi orang lain sedih. Bagi orang ni mungkin berbaloi bayar RM15, bagi orang tak berbaloi. Itu subjektif. Saya tak katakan siapa-siapa salah. Tapi saya nak bagi tahu ukuran dia di mana. Okey. Dia datang daripada YouTube. Dia sudah ada follower YouTube dia. Kalau 10% saja daripada follower dia yang subscribe pun dah kaya dah. Dia dah untung dah movie tu. Saya lihat kebanyakan contoh Mak El Tote ni, first orang subscribe tu sebab excited nak support orang yang kita follow daripada media sosial ni. Marhain, orang yang bukan duduk dalam mainstream media, yang bukan datang daripada golongan artis, orang yang kita boleh temui, kawan-kawan kita, maksudnya macam tu lah. Remaja biasa ni yang orang kebanyakan hasilkan drama di media sosial, kita support sama-sama marhain ini. Dia bukan golongan elit yang duduk dalam kelompok ruangan artis, tidak. Jadi bila dia masuk ke lembah itu, ke medan itu, maka kita punya excited nak support dia sebab he is one of us. Macam tu, kita rasa macam tu tau. Dia punya semangat brotherhood tu rasa. Kalau saya rasa peribadi, saya rasa macam tu. Dan saya yakin ramai yang subscribe dengan niat macam tu. Tak sabar nak tengok macam mana Asif, macam mana You dilayar Perak, macam mana. Mungkin kita tak excited sangat dengan Syahmi tu, tapi dengan kehadiran 2-4 insan istimewa ni, kita rasa macam nak tengok sangat kan. Kalau saya rasa macam tu. Ditambah pula lah dengan garapan dan idea Syahmi ni. Tapi bila dikatakan Syahmi tak dapat lari daripada konten YouTube dia, saya masa tu saya terpancu pemikiran, saya kata, nak lari daripada apa? Nak lari pasal apa? Kan? Itu adalah pemikiran dia dan itu kreativiti dia. Dia fikir dia meraih sesuatu dekat YouTube dengan tontonan yang tinggi, rating yang tinggi, maka dia aplikasikan benda itu ke dalam movie satu. Yang kedua, bila kita meletakkan dia punya rating itu rendah disebabkan alasan kita dia tak mencapai standard sesebuah movie. Kalau diulas menurut standard itu, menurut apa? Saya nak bagi point yang tu. Standard sesebuah movie itu, kita sandarkan ukuran itu, indikator itu kepada apa? Adakah ada sesuatu yang dinamakan rukun sesebuah filem yang perlu ada checklist ini, maka ia sampai sesebuah standard. Saya bagi misalan macam kita kata hotel 4 star, hotel 5 star, sekarang dah ada hotel 7 star pun. Untuk capai certain standard, kita kena ada benda ni, kena ada pool, kena ada bar, kena ada 2-3 restoran, dan dia dapat raih beberapa star itu. Itu kita jelas. Tapi untuk movie, saya pun tak pasti, mungkin saya tak terdedah sangat. Ada ataupun tidak rukun sesebuah movie itu untuk mencapai sesebuah yang dikatakan standard movie itu. Adakah dia mempengaruhi orang kata apa, sesebuah karya itu? Apakah yang dikatakan, bila dikatakan dia tak mencapai standard movie mana yang kita rujuk? Kalau saya akan fikir macam tu. Saya tak boleh simply kata, oh dia tak capai standard movie. Untuk kita mengatakan frasa yang macam tu, dia tak capai standard movie, yes, kita sandarkan kepada movie mana? Ataupun kita sandarkan kepada indikator yang mana yang mengatakan dia tak sampai? Sebab dia tak sampai, nak gantung itu, nak ukur di mana?
Itu poin saya. Okay. Kalau kita mengatakan alhamdulillah, kalau kita mengatakan skrip dia yang bersahaja, ada part-part lawak spontan yang tak dapat lari daripada YouTube, itu style dia. Kita nak ukur dia macam mana? Bagi saya, uh, ini yang dikatakan seni. Saya bukan nak bela orang sangat. Even saya tak minat sangat pun. Saya lebih kepada kokom and so on. Tapi untuk mengulas secara jujur, itu kreativiti yang cuba Syahmini bawa. Okay. Kita dapat tengok scene yang satu orang sahabat, OKU yang keempat tu kan, saya lupa nama dia apa. Yang dekat dia nak pergi minta maaf kat cikgu tu kan. Berapa kali dia ulang skrip tu tak boleh. Kita dengarlah suara Syahmi duk cakap, "Man, cikgu kalau sebab saya dia tak boleh ikut. Cikgu, saya kalau sebab saya teacher kena marah, dia tak boleh ikut kan." Dengar suara Syahmi duk ajak. Lah Syahmi kata, "Cancel lah scene ni." Cancel lah. Kan. Lepas tu bunyi lawak kan. Lepas tu adalah orang kata ni tak dapat lari daripada YouTube lah, standard tak sampai lah. Kita nak movie ni dia lain standard dia. Lain yang macam mana? Itu yang point saya. Sebab kalau kita buka minda kita tengok movie seluruh dunia, masing-masing ada masing-masing ada ruangan yang dia nak luahkan, ada medan dia, ada cara dia. Kalau kita nak ukur ke standardan sesebuah movie itu yang saya katakan tadi, kita sandak kepada apa? Kan? Kalau kita sandak kepada produksi dia, kualiti video dia, editing dia, itu saya boleh katakan yes lah, sebab itu ada certain indicator yang nak ukur. Tapi kalau kita nak ukur jalan cerita, yes boleh ukur. Tapi kaedah dia menyampaikan itu tak sampai standard movie, itu yang saya bertanya. Kita nak ukur tu, nak sandak dengan apa? Kalau kita kata, mana boleh movie tak boleh buat macam ni. Rukun yang mana yang kita tak boleh? Bagi saya sekarang ni seni ini adalah luas, dan sekarang kita bukan berada pada zaman mainstream lagi, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan perasan, sekarang ini manusia dia telah melanggar segala-galanya. Bukan melanggar dari sudut saya macam mana? Di sudut kreativiti kita telah melanggar. Kita telah membuka minda, mungkin saya boleh gunakan perkataan yang lebih sesuai. Buka minda, buka, memecahkan tembok-tembok, memecahkan tembok mainstream, saya suka guna ayat ni. Okay? Kita tak perlu kelihatan berlakon itu berlakon sangat. Kalau kita dapat tengok drama-drama di TV3, saya tak tengok sangat, tapi bila mak dan bini saya tengok, saya tumpang tengok kadang-kadang. Mereka dah mula di dalam drama itu, di dalam drama tu sendiri, mereka boleh promote barang dan masukkan barang tu dalam skrip. Kadang-kadang dia mengganggu juga kita punya emosi, tapi kita rasa macam kita mula merasakan ini kreativiti. Dia dapat jana pendapatan dan dia masukkan produk itu dalam skrip dia yang dia tak menjejaskan jalan cerita. Cuma sometimes dia menjejaskan emosi je lah. Kan, heroin tengah duk sedih, buka vitamin tu makan kan. Dia pergi cerita ke orang vitamin ni sedap. Kita tahu itu promosi. Tapi dia tak mengubah jalan cerita. Bermaksud kreativiti itu telah sampai ke tahap itu, maksud saya. Sebelumnya tak boleh lah. Sebelumnya kalau ada produk, dia sponsor drama ataupun telemovie tu, di akhir rancangan montaj akan terbit dia punya logo tu saja. Tapi sekarang dah dimasukkan. Maksud saya, style yang YouTube buat, yang Kokom buat, yang Zuki buat, yang MTAS ada buat juga pun, yang dia buat drama sampai review produk tu, telah pun teraplikasi ke dalam dunia drama skrin layar ini yang mainstream ini. Mereka telah mula memakai kaedah orang golongan merhain, golongan kita kebanyakan ini ke dalam wacana mainstream mereka. Itu adalah kaedah, uslub yang digunakan oleh YouTuber dalam menghasilkan short movie mereka telah diaplikasikan dalam drama TV dan skrin layar yang mainstream. Jadi untuk yang geng yang dikatakan Mael Tote yang buat macam nampak tak profesional kan bila bercakap macam tu, nanti bila scene last sekali ada yang Syahmi kata jangan ending macam ni teacher, orang bayar teacher, RM15 teacher. Ada yang komplain, saya tengok kan. Saya bukan nak lawan tu komplain tu, berbeza pendapat itu biasa. Tapi bagi saya itu kreativiti dia. Mungkin setengah orang tak rasa macam aku tak suka lah macam ni, nampak tak kemas kan. Tapi untuk kita katakan tak capai level standard movie itu yang kita nak kena tanya, standard itu bagaimana? Adakah standard sesebuah movie itu bermaksud pelakon itu kena one way je, sesama mereka saja, tidak ada interaksi dengan penonton seperti mana yang berlaku dalam drama-drama pentas dan sebagainya? Sepatutnya begitulah. Tapi dia tidak ada satu kitab rukun khas yang mengatakan pelakon tak boleh berinteraksi dengan penonton di dalam drama. Sebab kalau kita patah balik kepada zaman dahulu, gambar Pendekar Bujang Lapuk ketika mana Ani punya boyfriend, Allahyarham Ibrahim Pendek tu kan, pegang gambar tu boleh bercakap kan.
Bila mak tu bercakap, uh, Cik Puan, isteri pendekar Mustar tu pegang kata, gambar ini bercakap lah ni. Mana ada puan, mana ada makcik. Kalau tak percaya, kita tanya siapa yang tengok. Tu, orang kat rumah tu. Betul kan? Nampak, dia cakap dengan, Tan Sri keluar daripada norm kebiasaan sesebuah movie. Dan bagi saya benda tu biasa. Pernah dibuat pun dalam beberapa filem. Cuma di barat saya tak jumpa lagi lah. Tapi kalau kita tengok dalam cerita-cerita Hollywood pun, macam cerita Jumanji semua tu, ada juga yang dia mengaitkan dengan dunia luar, yang menarik. Bila mana The Rock kena perli tentang The Rock, who is him, gitu. Saya rasa macam, okay, zaman ni dah sampai untuk kita boleh menerobos keluar daripada sempadan itu. Okay? Keluar daripada box itu. Keluar daripada zone special. So kita tidak akan bercakap dalam wacana syarikat 10 juta, Tan Sri, Datuk Sri, Wira Kencana lah, nama macam-macam, Wira Indah apa semua tu kan, menantu kena kahwin paksa, anak Datuk Tan Sri ni tipu syarikat. Mesti heroin mesti ada abang heroin mesti jahat. Kan hero mesti kena berkorban. Bapak dengan Tan Sri mesti salah satu syarikat tu rugi, kena pinjam. Bagi saya kita dah kena keluar daripada situ. Kalau kita patah balik zaman sebelum ni lagi tu 90-an 80-an, tuan-tuan tengok filem-filem Datuk Ismail Islam, tuan-tuan perhatikan skrip beliau, bahasa yang digunakan bahasa baku betul-betul baku punya. Polis memang sama-sama polis kan? Ya tuan. Saya sangat setuju tuan. Perkembangan ini amat merusingkan pihak kita tuan. Sedangkan dalam dunia normal takkan polis cakap macam tu. Tapi kita telah melangkah ke depan bila main zaman anak Datuk Syah Islam, Syamsul Yusof dan sebagainya, dah mula pergi ke depan tau. Okay? Dan even dalam filem Syamsul Yusof pun dimasukkan segala Transformers semua tu. Bukan Syamsul Yusof tu, adik dia kot. Kan? Dia dah mula memecah tung benda tu dah. Even ada orang tak suka pun. Tapi yes, ada orang yang suka. Kan? Bermaksud, kalau kita boleh menerima uh, filem-filem mereka yang kadang-kadang ada something yang kita rasa macam tak sedap, tapi kita boleh menerima ia sebagai sebuah filem, kenapa tidak kita mengatakan filem yang dibuat oleh anak muda ini sebagai sebuah filem? Ungkapan yang kita mengatakan tak capai standard movie, itu yang saya rasa macam tak apa sedap. Even saya boleh katakan sudut pandang saya sebagai penonton, uh, ada cerita lain lagi best. Tapi untuk cerita yang pertama dia boleh buat macam tu punya penghasilan, dan saya difahamkan, saya tengok dekat belakang tu yang buat editing semua tu MTAS yang kita kenal di YouTube, kita rasa macam part of kita walaupun dia tak kenal kita rasa macam dia dalam kalangan kita sebab dia dalam zone kita orang awam ni kan. Bukan saya katakan orang artis tu bukan orang awam, tapi artis dia ada certain level dia. Tapi yang geng-geng kita katakan MTAS Production, Syahmi, Zuki, Kokom semua DJ Chronicle apa semua ni, kita rasa macam oh ni part of us ni, geng-geng kita orang ni kan, yang boleh komen sekali ada. Kita rasa macam tu lah. Sebab tu kita punya excited nak support depa tu ada. Jadi bukan kata saya kata nak angkat sangat Syahmi ni, tidak. Tapi saya rasa macam kita tak boleh tutup ruang seni itu, ikat dia kepada certain standard yang kita tak tahu pun standard tu apa. Apa standard dia? Apa ukuran dia? Nak sanak ke mana yang kita katakan dia tak capai level itu. Kalau kita katakan di sudut produksi, di sudut suntingan, yes mungkin ada. Tapi kalau di sudut cara dia lontarkan idea dengan memasukkan babak spontan, bercakap dengan penonton sikit, bukan bercakap dengan penonton pun, menunjukkan seolah-olah yang tak serius sangat. Macam tu point dia. Kami tengah syuting ni, ada dengar suara pengarah lagi, siap boleh kata lagi, kita buanglah scene ni. Kan ada scene yang bapak Asif kata dekat Asif kan, Asif kenapa diam? Asif jawab, dah tak ada skrip. Lepas tu bapak Asif kata, movie marah Syahmi ya. Kan? Benda tu mungkin orang kata, tak perlu masuklah dalam drama, tak perlu masuklah dalam cerita benda ni, nampak tak profesional. Bukan dia tak profesional, itu kreativiti. Bagi Syahmi mungkin dia masukkan itu bukan bermaksud dia tak profesional, tapi sekarang telah sampai satu zaman yang filem itu berkembang pelbagai cara dan bentuk. Pelbagai cara, pelbagai percambahan idea. Kalau tuan-tuan tengok filem-filem terbitan India sekarang, bukan yang Hindustan, yang Tamil, macam-macam kreativiti dia buat. Filem Korea sekarang dah jauh meninggalkan kita dulu lagi pun. Filem Iran, saya antara penggemar filem-filem Iran, tapi saya bukan syiah lah sebab saya suka skrip-skrip itu. Filem Indonesia, saya suka. Saya orang yang sangat minat seni. Jadi bila kita memerhatikan kepada gaya olahan cerita, kan, sebenarnya kita perlu sampai kepada tu. Satu benda lah yang saya rasa kan kita tak sampai level lagi adalah
kita punya stereotype, hero kena handsome, heroine kena smart, pelakon kena lawa, pelakon kena handsome kan. Kalau tuan-tuan tengok cerita Ghostbusters tahun 2006 lah, yang 4 orang perempuan jadi Ghostbusters tu, dia tak ambil yang lawa pun. Bahkan maaf sebut tak elok pun. Sebab yang penting bagi mereka adalah orang kata apa? Uh, Naturality dalam lakonan itu. Kan? Kalau kita tengok filem World War Z, hero dia lah Brad Pitt handsome. Tapi dia memang pandai berlakon lah. Tapi tengok isteri dia. Bagi saya, kalau Malaysia tak ambil lah isteri yang macam tu, mungkin dia akan ambil yang lawa lagi. Ramai lagi Hollywood yang lawa. Aktris Hollywood yang lawa. Tapi dia ambil yang macam tu. Sebab saya, kita nampak pada wajah wanita tu, saya tak kenal pun sebab ada naluri keibuan dia, cara kerisauan dia bila anak dia kena asma tu kan. So, yang ni yang bagi saya yang Malaysia tak sampai standard tu lagi. Standard, bukan kata standard, tak sampai tahap tu lagi yang mana regardless of any faces, tak kisahlah muka macam mana pun, cantik ke tidak, handsome ataupun tidak, tetapi wajah itu kena sesuai dengan watak itu. Kalau watak tu mengatakan orang tu jenis kokeh-kokeh, hero-hero, kita pergi ambil hak lawa-lawa, hak ayu-ayu, tak jadi. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dalam filem, saya rujuk pada filem Ghostbusters 2016 tu lah. Ada satu orang perempuan kulit hitam yang gemuk, satu yang rock tu kan. Satu orang perempuan lagi yang jenis macam nak tomboy sikit. Memang kita tahu tak apa lawa. Satu lagi perempuan itu yang berisi sikit, yang jadi markah kepada The Rock dalam gambar Central Intelligence tu kan. Sekarang kita terfikir, kalaulah gambar ini kita buat, mungkin kita akan ambil empat-empat tu cantik. Tapi tidak begitu. Pasal mereka dah sampai satu kefahaman yang paling penting adalah lakonan dan pewatakan dia. Dan watak dia. Pewatakan. Bukan kata dia punya appearance dia. Sebab kadang-kadang appearance menjejaskan. Berapa banyak ada telemovie, drama, filem yang kita rasa macam tak kena lah dia ni handsome. Watak dia kena dia ni selekeh sikit. Kena orang yang tak handsome. Kan? Tak boleh lah dia lawa macam ni. Watak dia macam ni kot tapi dia lawa gila aku. Jadi ke tu lah. Yang tu yang kadang-kadang tak sampai. Kan? Kita pun tak sampai kalau kita nak ukur sudut tu. Kan? Jadi untuk kita mengantarkan filem Mak Elto 10 ni tak capai standard movie, saya ulang banyak kali ni orang menyampa. Standard apa yang sedang kita ukur tu. Jadi untuk Syamil Shazli dan the team, nice kerja yang baik. Dan saya puji penjagaan syariat dalam tu. Selitan skrip-skrip yang berunsur dakwah itu, tentang part yang batal wuduk tu, saya sangat puji. Berkali dah orang ulang, para ustaz ulang ni ceramah tapi masih orang buat. Tapi bila masuk dalam movie, pengaruh dia kepada berapa juta viewer, orang faham dah. Seperti mana kata Tok Radi, nak batal wuduk tak mesti cium depan orang ramai, kentut pun batal wuduk kan. Bersahaja tetapi padu. Ya, menarik, ya, menarik. Yes, kita mungkin tak mampu buat semua, tapi kita jangan tinggalkan semua. Itu kaedah fiqh. Ma la yadriku kullu, la yatriku kullu. Kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Jadi, tahniah kepada tim. Mudah-mudahan dapat hasilkan lagi karya-karya yang lain ke arah kita nak memecahkan tembok mainstream, tembok keartisan yang menutup ruang movie, menutup ruang seni selama ini. Sebab seni itu bukan milik artis sahaja. Seni itu milik semua. Seni itu milik semua. Teruskan berkarya, kita sama-sama kita support. Sekarang minta maaf sebut dah, saya terpikat dalam kepala saya kan. Allah Ta'ala nak kalih satu golongan itu. Minta maaf sebut lah, saya mungkin sensitif. Kalau tuan-tuan perasan, sekarang ini geng-geng media sosial, saya namakan sebagai geng-geng kita. Orang awam yang buat movie media sosial yang tak ada kaitan dengan artis top mana-mana, tak ada sampai fanpage pun tak ada. Orang biasa, budak muda yang buat movie di media sosial kan, syok-syok. Dia sekarang sedang meningkat naik dan saya tengok MTAS Production, dia dah mula buat video klip untuk artis, dia dah masuk macam-macam video korporat. Saya tengok Syahmi dia masuk ke layar perak kan. Dah pergi ke atas dah kan. Tapi ironi dia, artis-artis yang menempa nama yang dirujuk sebagai artis kan, dirujuk sebagai artis, jadi terkalih. Golongan yang kita tadi ni dah naik ke atas. Saya bukan katakan artis jatuh, tapi saya nak beritahu bagaimana Tuhan mengubah sebentar kedudukan itu. Artis sekarang banyak turun ke medan untuk review makanan, review restoran, review kedai itu, kedai ini. Tapi golongan yang dahulunya preview ini, dia pula naik buat movie.
bagaimana Tuhan nak mengangkat dan bukan saya tak kata mengangkat dan menjatuhkan, mengubah, yudawilaha bainan nas, terbahagi-bahagi manusia itu. Ada masanya kita di tempat A, ada masanya kita di tempat B. Jadi kita muhasabahkan diri kita, mudah-mudahan kita mendapat muhasabah dan mendapat apa yang baik dalam apa saja ruang lingkup kehidupan kita. Jumpa lagi, malam ni ringan sikit. Assalamualaikum.